وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini yang ke berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekarang ni kitab ni dulu, jilid kedua, dan kita ada bawa di sini. Hikmah pada pagi yang mulia ini ialah hikmah yang ke-169, muka surat 115. Syekh Zarruq rahimahullah menambah, dengan sebab tidak menuntut atau memohon kadang-kadang boleh membawa kepada lebih sempurna atau sekurang-kurangnya sama. Inilah yang diperbahaskan dalam hikmah ini. Rubbama dallahumul adab ala tarki talab i'timadan ala kismatihi wa ishtighalan bi zikrihi an mas'alatihi. Ada kalanya orang arif terdorong oleh rasa adab untuk meninggalkan sesuatu kerana bergantung kepada kebijaksanaan Tuhan dan kerana sibuk berzikir sehingga tidak sempat meminta-minta. Syarah hikmah. Golongan arifin tidak meminta apa-apa kepada Tuhan ini kerana berserah dan merasa puas dengan bahagian pemberian Allah, dan juga sibuk berzikir sehingga tak sempat memohon permintaan. Di dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan zikir kepadaku daripada memohon daripadaku, nescaya aku kurniakannya lebih afdal daripada apa yang aku kurniakan kepada peminta. Al-Imam Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala berkata, وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَفْضَلَ الدُّعَاء مِنْ السُّكُوتِ وَالرِّضَى فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الدُّعَاء فِي نَفْسِهِ عِبَادَةٌ. Kalangan ulama telah khilaf manusia yang mana lebih afdal di antara tiga perkara: doa, diam atau reda. Di kalangan mereka berpendapat bahawa doa itu sendiri dikira sebagai ibadat. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadat. Al-Imam Abul Qasim rahimahullah berkata, mafhumnya dan lebih utama dikatakan sesungguhnya waktu-waktu itu berlainan. Pada sebahagian keadaan, doa lebih afdal daripada diam, dan dia merupakan adab. Pada sebahagian keadaan, diam lebih afdal daripada doa, dan ia adalah adab. Nabi Allah Ibrahim AS berdoa ketika berada di atas manjanik sebelum dilempar ke dalam api. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah bagiku daripada permintaanku kerana dia, yakni Allah, maha mengetahui keadaanku. Disebutkan dalam khabar yang diriwayatkan bahawa sesungguhnya hamba berdoa kepada Allah sedangkan dia sukakannya. Lantas berfirman, hai Jibril, lambatkanlah penerimaan hajat hambaku ini kerana sesungguhnya aku suka mendengar suaranya, dan sesungguhnya hamba yang lain pula berdoa sedangkan Allah membencinya. Lantas Allah berfirman, hai Jibril, tunaikanlah hajat hambaku kerana sesungguhnya aku benci mendengar suaranya. Syekh Al-Buti rahimahullah berkata, sewajarnya kamu faham perkataan rubbama, iaitu boleh jadi di sini menunjukkan yang mereka di kalangan ulama Rabbaniyah berada dalam hal-hal berbeza
jiwa mereka sama ada menyerah kepada takdir qada Allah dan yang lain pula menadah tangan munajat kepadanya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hikmah yang kita nak bincang pada hari ini ialah berkenaan dengan adab yang menjadi hal utama dalam kehidupan kita. Antara adab yang perlu dipelihara ialah adab manusia dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala mengadabkan manusia, terutamanya nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan disuruh menyampaikan kepada keseluruhan manusia. Maka Nabi membawa adab Islami kepada seluruh manusia dengan akhlak nabawi yang dibawa kepada khalayak sahabahnya radhiyallahu anhum. Jadi banyaklah adab-adab. Salah satu adab yang cukup besar ialah macam mana berkenaan dengan doa, di mana manusia sentiasa memohon dan berharap kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka sudah pastinya kita akan terasa sesuatu, sama ada dapat ke tidak. Harapan kita macam-macam. Memang bila kita berdoa, kita nak apa yang kita nak. Sebenarnya kalaulah kita besarkan kehendak kita, dengan semuanya mengambil kehendak yang paling besar, bukan kecil-kecil, dan setiap manusia, sama ada daripada Adam alaihissalam sampai manusia terakhir zaman, yang jumlahnya berapa ratus, berapa ribu, wallahu alam, milion, bilion, kita tak tahu. Kalau semuanya gunakan yang besar-besar semua, mana nak banyak sungguh, maka Allah kata, kalau aku bagi semuanya kehendak mereka, ma naqasa min mulki syai'a, tidak luak sikit pun kerajaanku. Mana orang kata orang tak lari bajet langsung, bahkan tak ada nampak apa-apa pun. Itu nak gambarkan bahawa betapa maha kayanya Tuhan. Persoalannya di sini ialah bila kita doa kepada Tuhan, apakah afdal kita doa kepada Tuhan untuk hajat kita, atau kita sibuk dengan zikrullah daripada kita doa, kita laksanakan perintah? Maka kata para ulama, antara yang lebih afdal ialah meninggalkan permintaan. Kita tak payah nak minta, sebab kita bergantung atas rezeki Tuhan. Dan kadang-kadang bila kita tengok dengan seikhlas, sejujurnya, banyak orang yang tak minta tapi dia dapat lebih apa yang dia minta. Sebagai contoh, anak-anak kita, utamanya kalau anak tu anak pertama. Apabila kita berkahwin lama dah, akhirnya kita dapat anak, 10 tahun baru dapat anak. Selepas kita dapat anak tu, baliknya anak tu dia minta tak baju dengan kita. Umur 2 hari minta baju tak. Anak tu tak minta apa-apa pun, tapinya si ibu beli baju, si bapa beli baju, si atuk beli baju, si nenek beli baju, pak saudara beli baju, pakat beli habis baju dia. Dia seorang lahir, baju dia 3 almari, kasut pula 3 rak, macam-macam. Tengok, budak minta tak ada minta pun. Kenapa? Kerana dia tak minta, dia tak ada apa-apa, tapi diberi perasaan kepada ibu bapanya
Bahkan ibu bapa tu kadang-kadang baju dia pun dia tak beli. Beli nak budak. Budak tak minta apa-apa. Jadi dengan sebab itu kita kata, bila kita tak minta kepada Allah, dengan kita memasyghulkan ibadat pada Tuhan, sebenarnya kadang-kadang Allah bagi jauh lebih daripada itu. Apakah perkara yang pertama Allah bagi kepada orang tak minta tetapi sibuk dan masyhur dengan zikir padanya? Perkara yang pertama yang Allah bagi kat dia ialah tenang. Tenang. Tetapi orang minta, selama mana tak dapat, ia tak tenang. Ya Allah, mintalah aku. Ya Allah, mintalah aku. Tak tenang. Bergelisah. Yang kawan ini tak minta apa, duk pegang tasbih. Damu tak minta apa-apa. Tak apa lah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah. Hatinya tenang. Yang tadi tu terbalik. Tengok. Yang ini ni kadang-kadang kita terlupa banyak. Macam kita lah, tak ada niat pun nak dapat rumah harga 15 juta. Ya, kita minta tak? Tak minta, biasa je, selamba je. Rumah kita kadang-kadang sewa tak lepas bayar. Senyum je. Relax kata orang. Tak minta apa-apa. Maksudnya ialah, bila kita yakin kepada pemberian Allah dan kita sibuk dengan zikir kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan bagi jauh lebih afdal daripada itu. Tuan-tuan ada tengok tak? Macam guru Quran, cikgu atau guru Quran, guru yang ngajar Quran. InsyaAllah kita dalam masa 2 minggu lagi kita siap satu buku guru Quran profesional. Nak bincang sikit macam mana. Kita ambil beberapa contoh tokoh-tokoh yang hebat seperti Imam Syatibi, Imam Mirsafi, kisah macam mana dia hambakan pada Quran. Maksudnya dia wakafkan seluruh kehidupannya untuk Quran. Baik. Macam guru Quran. Guru Quran ni tuan-tuan, kalau kita tengok betul-betul, ni cerita dulu lah. Kita nampak pagi petang duk ngajar Quran. Sikit-sikit ya, sekejap-sekejap je dia pergi pasar beli barang ataupun pergi makan roti canai. Sekejap. Biasanya pagi ngajar, petang ngajar. Pagi ngajar, petang ngajar. Tapi bila dia tua, dia nak mati, anak cucu dia seorang-seorang dapat dua keping tanah seorang-seorang. Oh, ni 2 bidang. Tanah seberang baru semua ambil. Tangan tepi pulau ni mau ambil. Hak ujung sana ni kau ambil lah. Hak tapak rumah sebelah sini kau ambil lah. Macam-macam. Kenapa terjadi macam tu? Kita tengok dia ni ngajar Quran je, tapi Allah bagi kepadanya apa yang Allah lebih baik lagi bagi kepada orang lain lagi. Ada seorang kawan saya, ni cerita benar. Dia mari kat saya, Ustaz beli tanah Ustaz, atau beli warna tanah, kita tak tahu. Dia kerjanya kakak. Cerita benar, lama dah cerita dah 3-4 tahun lepas. Saya pun tak ingat nombor telefon. Gitu sebab saya banyak mengajar ustaz-ustaz. Kalau tuan-tuan tengok dia, kalau dari segi pakar lah, saya ingat 41 ke dah apa dah. Dia pasal universiti ke tak. Kalau katakan 41, sekarang kalau kuat pun tegar pun 44 lah. Kalau tegar pun, maknanya hak atas pada dia kena tabik tu ramai. Kira tuang saja. Cakap dengan saya. Cakap rumah tu, rumah ni. Banyak sungguh rumah. La ilaha illallah. Ngajar budak. Tengok. Yalah kadang-kadang ada otak tu duk main nega je. Direct selling macam-macam. Tapi apa yang saya nak sebutnya ialah ada orang yang mana kadang-kadang kita nampak biasa khidmat, tapi Allah bagi rezeki kat dia, Masya Allah. Sebab itu dalam bab rezeki ni, pohon boleh berdeki kat orang jangan. Sakit hati kita.
rugi kita. Pertama, kita boleh dosa. Kedua, dia pun tak luak. Dan ketiga, hati kita merana. Keempat, stres kita. Kelima, kita ni hidup tak tenang. Kan kalau kita tak apalah tu rezeki dia. Syekh dia dapat berpuluh-puluh juta. Dulu, kini dan selamanya macam ni je. Ya, Allah redha aku cukup. Aku tak makan haram. Ya tak. Bila mari sifat-sifat unsur yang tak baik, inilah bala dan kita bimbang sangat. Sebab itulah mereka yang hebat ni ialah dia tinggal talab semata-mata dia bergantung. Cuma ni perekat keadaan orang. Dan mereka ni sibuk dengan zikir pada Tuhan. Apa makna zikir? Zikir ni kita jangan makna pegang tasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sejuzuk zikir. Bila sebut zikir ni, dia kalimah zikir ni semayang tu zikir. Wa aqimis salata li zikri, aqimis salata li zikri. Hadis semayang Jumaat dengar khutbah pun zikir. Iza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Dia tengok orang alim duk tanya masalah hukum apa tu zikir. Fas'alu ahlal zikri, ahlal ilmi. Quran tu pun zikir pada Allah. Quran tu. Kalimah Quran tu. Allah Subhanahu wa taala kata inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Belajar ilmu tu zikir. Majalisul zikir, majlis ilmu. Jadi bila kita sebut, bila zikir ni dia bukan sehada satu, dia banyak luah. Tu makna zikir tu. Atas asas inilah kita diajar untuk zikrullah banyak-banyak. Kita diajar untuk zikrullah banyak-banyak, tapi bukan dengan makna zikir sejenis je. Dia duduk di rumah dulu, sentiasa duduk di rumah, siapalah zikir subhanallah, subhanallah. Tapi belajar malah, mayang malah, itu mengarut aja tu. Itu tak betul cara macam tu. Zikir ni maknanya lebih luas lagi daripada tu. Lebih luas, itu orang zikir. Orang yang tekun belajar. Tuan-tuan mari sini belajar. Macam mana? Setakat ni tuan-tuan mari sini belajar tiap-tiap minggu. Kalau hak jauh-jauh tu minyak tu kat 10 riyal 20 riyal sehari. Tapi apakah selepas tuan-tuan mari duk belajar 10 riyal 20 riyal tu tuan-tuan jadi papa kedana? Dak. Tak ada, biasa je. Tuhan bagi, tak ada masalah. Makan pun boleh. Ramai muka-muka ni tak makan lagi ni. Sebab dia tahu dah ada makan. Yalah bagi tu ikut ikhlas lah. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi banyak pada orang lebih belajar. Ini penting. Kita kena cuba bagi tahu ke anak-anak kita, wahai anak-anak, belajar. Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki yang manusia tak sangka. Nampak payah, kadang-kadang orang ni bantu, orang ni bantu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ke berapa? 15. Hadis yang ke-15. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Ada 3 perkara siapa yang mempunyainya pasti merasai kemanisan iman. Allah dan Rasulnya terlebih dia kasih daripada selain daripada keduanya. Dan dia cintakan Allah, dia cintakan seseorang. Tidak ada cintanya kecuali kerana Allah. Dan dia benci kalau dia kembali kepada kufur, sebagaimana dia benci kalau dia dicampakkan dalam api. Pertama, hadis ni menyebut
tiga perkara siapa yang memperolehinya pasti dia akan merasa kemanisan iman. Tengok tuan-tuan, iman ni dia ada. Iman ni bila ada manis dia ada pahit. Dia ada boleh makin hebat, dia boleh jadi makin kurang. Dia ada pasang, dia ada surut. Al-imanu yazidu wa yanqus, dia akan pasang. Dan iman tu dia akan jadi surut. Dia pasang, dia tinggi, dia bertambah bila banyak taat. Dia akan jadi ngaruk, jadi kuruh, jadi surut, jadi sikit bila dia banyak maksiat. Lagi banyak maksiat, lagi kurang iman. Bahkan kadang-kadang bahasa yang dibahasakan oleh Nabi, kalau orang tu buat satu perkara boleh jadi iman tu cabut daripada dia. Contohnya orang tu berzina. Masa berzina tu iman tu cabut, selesai baru masuk balik. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tengok nak gambarkan betapa iman. Baik. Jadi di sini kita tak nak bincang hak lain, kita nak bincang hak baik-baik. Di mana ada seperangkat manusia dia rasa iman dia manis. Iman manis ni iman macam mana tuan-tuan? Tengok manis. Bila sebut manis ni ada dua jenis. Satu namanya manis fizikal. Gula manis. Apa lagi? Madu manis. Kecil manis. No, contohnya manis. Itu hak zahir. Yang kedua, manis ni lebih kepada syahwat. Syahwat manis. Syahwat ni dalaman mana? Orang tu dia gewe. Boleh duduk dengan couple dia tu, duduk tu tepi tu penuh tong sampah. Bau senyum suka. Allah kata berat kau. Tapi dia manis, rasa manis. Dia tak rasa kita Allah kata cemai, aku dah tahan ni. Dia dak di sini dua orang. La ilaha illallah. Manis lagi dia. Tu manis maksiat sebagai contohnya. Tak kira dah dia manis, dia rasa manis. Tuan-tuan tengok, manis orang panggil syahwat. Syahwat ni maknanya nafsu. Yang kita kata tak berdosa, kita tak kata berpahala, harusnya. Orang tu minat bola. Bila berlawang final tu, naik motor daripada Gua Musang mari stadium Bukit Jalil. Daripada Kuala Lipih, daripada Pasir Gudang, jauh-jauh semua. Semangat. Kena hujang, kena ni, senyum, manis. Dia rasa. Itu bahagian ni. Seperkara lagi, bila kita kata manis ni, hati kita rasa manis. Ini mahal tuan-tuan. Yang membabitkan masalah iman. Tuan-tuan mari sini. Apa perasaan tuan-tuan? Okeylah, nak kata suka sangat dak lah. Tapi kalau ada kambing tiap-tiap hari, tiap-tiap tu lagi semangat. Jadi gitu. Manis juga rasa semangat. Tapi sebenarnya, mungkin rasaan tu tak banyak sekarang. Tapi boleh jadi 20 tahun akan datang. Saya pun mungkin tak ada lah. Sekarang ni jangan kata umur muda lagi dak. Hak muda mati. Ya hak tua yang mati. Kadang-kadang dia tak. Dia macam bonyo. Hak muda tu akan dia tak jatuh akan pergi ambil kain. Sebab nyo muda mahal pada nyo tua. Main. Jadi katakan 20 tahun lagi saya mati dah. Betul lah majlis kita ni tak ada. Tuan-tuan mungkin pindah lah. Ada yang balik kampung, ada yang duduk dengan anak dia apa semua sekali. Satu hari kebetulan anak menatu ni ajak naik kereta. Naik kereta, kita masa tu umur 60, 70, 80 lah, tengok 7. Tapi otak ingat lagi.
Tengah naik kereta dah kita lama dah kita duduk kat Seni River dah sekarang. Betul lah lalu ni. Masuk saja kok depan tu teringat lalu. Kebetulan lalu pula pada hari Sabtu. Lalu pula pukul 8.30 pagi. Teringat lalu. Nak ada apa bah, mak? Boleh tak tu pusing kereta sebentar. Pusing kereta, suruh pusing kereta. Anak dia pun pusing. Pusing mana mak? Ni kita nak pergi Masjid Syamuddin sekejap je. Mak awak sakit perut ke? Nak buang air? Dah, saya nak pergi mayang nak dah. Lama dah tak mayang. Dah dia lama dah pergi. Bila parking kereta situ, dia naik saja atas tu, air mata dia menangis. Si bapa si anak ni kata nanti ni, mak sakit mata. Dah dia. Dia pun masuk ambil air semayang, naik semayang. Sudah semayang duduk. Masa tu kosong sini, tak ada apa dah, tak ada orang dah. Dia teringat. Tengah-tengah dia rasa Allah, seronoknya masa dulu aku mari belajar. Faham aku bab tasawuf. Sampai dengan tasawuf ni lah aku dak kaya-kaya. Dia faham, teringat. Tengok tuan-tuan. Sementara lagi masa dia ingat tu, kawan dia pun ada juga sebelah. Temu, ni siapa dia ni? Oh, saya pun sama juga. Masa almarhum Ustaz Zul dulu ada ngajar sini. Kata dia. Akhirnya dua-dua nangis. Masa tu dia kata, sedap dulu. Nampak je kita punya tabung tu sikit. Ustaz Zul cakap sound kambing lalu minggu depan. Tuan-tuan, manis tu kita rasa selepas tak ada dah. Ada dah. Banyak sangat benda macam tu. Jadi bila manis macam ni, orang panggil manis apa? Manis iman. Manis taat. Dan bila dia pergi pula majlis lain, lepas tu dia lecah. Tak jadilah macam dulu. Dulu senang, seronok dulu. Kita terasa macam tu. Jadi itu makna manis, tuan-tuan. Baik. Dikatakan bahawa yang pertama, hak dapat 3 kemanisan tu, iaitu Allah dan Rasulnya terlebih dia kasih daripada segala-galanya. Hak lain, hak belakang-belakang malah saya nak ceramah. Saya nak sebut hak ni. Dan Allah pun saya tak mahu sebut sangat. Kita nak bincang Rasul terlebih dia kasih daripada segala-galanya. Allah dan Rasul. Jadi bila kata Allah dan Rasul ni, hadis ni hadis sahih. Huruf pun sama besar. Adakah syirik orang cakap macam ni? Mazhab mana ngajar? Saya nak cakap isu ni ialah isu anti hadis yang mengarut sangat awasah. Kadang-kadang apabila kita telah dibutakan kita punya hati, jadi cakap mengarut. Agama, tuan-tuan, nombor 1 nasi. Akli membantu. Agama nasi, akli membantu. Maknanya nas, Quran dan hadis tu agama. Logik tak logik tu nombor 800. Bukan nombor 1, bukan nombor 2. Tak logik ya Syekh. No. Sami'na wa ata'na. Law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil mashi. Kata Sayyidina Ali, kalaulah agama tu dibina atas asas otak logik saja, maka bawah tapak kaki lebih aula disapu. Masa kita pakai khuf. Tapi tak suruh sapu atas. Sebab agama bukan logik. Agama ni kita kena nak logik, kadang-kadang otak kita tak sapa. Lalu dia pun datang macam tu. Macam mana kata dia Allah suruh wanita tutup aurat rambut? Macam mana tutup aurat rambut? Sedangkan kajian saintifik rambut perempuan ni kena buka. Sebab rambut tu tak sihat. Berapa ramai hak botok-botok kepala tak tutup rambut? Tak sihat.
Setakat ni hak tutup kepala rambut tu ada. Tak ada pun satu. Tengok tuan-tuan. Mana tahu sihat tak sihat, siapa dia ajar kita. Bila Allah kata wal yadribna bi khumurihinna, sahabat-sahabat perempuan dia buat macam itu mesti ada hikmah, sama ada otak kita siapa atau tak, itu nombor 4, nombor 5. Tengok. Jadi tak boleh main logik. Ada satu kisah seorang adik, ni cerita Arab. Dia kahwin, bini dia comel, bini ni cerita Arab. Dia pun suruh abang dia jaga bini dia, sebab dia musafir. Abang dia pun jaga bini dia. Apa yang berlaku abang dia jaga ni, jaga sungguh. Ada juga orang jaga sungguh. Pas masuk dalam rumah, lepas tu nak duduk lama, minum air kini-kini. Si perempuan ni jadi rimah. Dia kata macam mana nak selesai masalah. Apa yang dia buat? Satu hari dia tahu abang ni nak datang, dia pakai jilbab, dia pakai hak tutup mata. Bila buka saja pintu, kawan ni kata, tak apa, tahu tengok. Tidakkah tuan-tuan, Allah ajar kepada kita bila tutup aurat, maka hati semangat nak jahat tu tak jadi. Tengok. Kadang-kadang kita tak nampak. Tengok, Allah ajar kepada kita macam tu. Sebab itulah apa yang dikatakan bab Rasul ni, sebenarnya siapa yang engkar sunnah Nabi, siapa yang pertikar sunnah Nabi, kata kita nak kepada Quran sahaja, ini sebenarnya diasaskan oleh seorang India sekitar tahun 1902. Dipopularkan dalam satu istilah namanya Al-Quraniyun. Akhirnya dia telah dibangkang dan dia telah dijatuhkan, dihukum kufur oleh ulama Islam. Hak barunya juga sekitar tahun 18 lebih, yang diasas oleh seorang Yahudi bernama Goziher. Goziher bila dia buat macam ni, dia telah buat satu fahaman, antara lain mempertikaikan sunnah. Dan ramai ulama-ulama Mesir yang dikatakan ulama dalam ibadah koma, antaranya Abu Rayah, antaranya Qasim Amin, antaranya beberapa tokoh-tokoh yang lain, Huda Sya'rawi, semuanya kepala tak betul semua. Para ulama begitu tegas. Dan mutaakhir termasuk Rasyad Khalifah. Rasyad Khalifah muncul pada tahun 1980-an akhir. Bila muncul saja dengan kod 19, natijah daripada kemunculan inilah maka fatwa ulama sedunia. Antara yang tegas memberi fatwa ialah Mufti Saudi, antaranya ialah ulama Azhar, dan antaranya pada masa itu mereka kata hukumnya kufur, keluar daripada millah Islamiyah. Sehingga sampai kepada tahap nak tukar sembahyang Jumaat daripada hari Jumaat kepada hari Ahad. Sebab nak raih orang-orang yang duduk di Amerika tu, sebab dia cuti hari tu tuan. Jadi kita tukar tu, tak payah hari Jumaat lagi. Maka ini sesak barat yang mana cukup dahsyat. Jadi gerakan seperti ini sebenarnya tak patut pun diwujudkan. Dan kita kesian. Awak kata awak nak ikut Quran. Quran kata siapa engkar Nabi hukumnya dosa, bahkan kufur. Dalil terlalu banyak. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang Rasul bawa mewajib ambil. Siapa dia kata? Bukan Nabi kata, Allah kata. Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni bukan ni, itu bukan Allah. Tapi ni tu orang ngaji bahasa Arab faham maknanya ikut aku. Aku tu Rasulullah. Kalau kamu dakwa declare kamu cintakan Allah, maka wajib mengikut aku. Situ Ibn Hazmin rahimahullah ta'ala telah mengulas. Dia kata fenomena anti hadis ni sudah wujud pada zaman kurun keempat.
Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala yang datang pada kurung ke-8, dia tengok fenomena yang ni begitu dahsyat, lalu dia karang satu buku yang cukup hebat bertajuk Miftahus Sunnah Miftahul Jannah bi Ihtijajis Sunnah. Dan dia kok zaman Imam Syafi'i, tak kala Imam Syafi'i dituding mana dalil wajib ikut Rasul, tak boleh kita tak ikut Rasul. Sebab puan-puan ni nak ambil Quran sebiji. Maka Imam Syafi'i duduk di rumah untuk baca Quran setengah kata sampai 3 hari. Baca je. Tak temu nas, baca lagi. Akhirnya dia berjumpa dengan ayat Quran, wa man yushaqiqillaha war rasul wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Tengok, wa man yushaqiqillaha war rasul, wa tu limutlaqil jam'i. Tengok, bila yushaqiqillah bukan saja tapi rasul pun sama. Maka pada masa itu, inilah hujah dan Imam Syafi'i kata Quran sendiri telah sebut kita kena ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebut macam itu. Mereka hujah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dah sempurna dah. Sempurna dengan ikut dua-dua ni. Kerana Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab itu Al-Imam Barbahari dalam satu kitabnya yang masyhur, Kitabus Sunnah, Syarhus Sunnah, dia kata apa? Al-Islam huwa sunnah. Islam tu sunnah. Islam tu sunnah. Jadi tiba-tiba mari duk perut. Ini tak betul tuan-tuan. Jangan ikut akal. Soal kita tak siapa berhenti betul, berhenti. Tapi sami'na wa amanna wa ata'na. Berhenti dulu. Akan terdedahlah hikmatullah apabila kita nak cari. Dan fenomena-fenomena seperti ini dibangkitkan dari semasa ke semasa. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Haytami karang satu kitab yang cukup baik bertajuk Az-Zawajir an Irtikab Al-Kabair. Dalam kitab tersebut beliau menyatakan, mengingkari, mengesyaki, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah, maka hukumnya kufur murtad tanpa khilaf di kalangan ulama. Bahaya tuan-tuan. Kerja kita bukan nak tuding orang ni kafir, orang ni tak kafir, kita cakap umum. Maknanya kalau ada rasa nak petikai, tak betul. Ada benda kita boleh petikai. Isu seperti khabar ahad itu betul, ulama bahas. Yang itu kita kata perkara tu boleh diterima. Tetapi perkara maklum minad-din bidarurah, tak ada seorang pun syah. Tak ada seorang pun syah. Dia kata sunnah dikumpulkan pada tahun 200 Hijrah. Belajar mana? Sunnah dikumpulkan sejak zaman Nabi lagi, tulis. Cumanya pengumpulan dalam bentuk buku perbukuan satu-satu yang tidak berselera itu baru berlaku pada zaman Imam Bukhari. Sebelum pada itu Imam Malik. Tapi Imam Malik ambil daripada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Nafi', Maula ada, semua tu ada jalur semua. Dan sahabat-sahabat Nabi berapa ramai penulis tegak sunnah Nabi. Anas bin Malik penulis tegak. Abdullah ibn Amr ibn Al-As penulis, ada kitab namanya As-Sahifah ataupun As-Sadiqah. Umar ibn Abdul Aziz datang pada tahun 199 Hijrah. Pada tahun 99 Hijrah memerintah supaya dikumpulkan. Itu sahaja. Tapi penulisan telah berlaku berlarutan sebelum daripada itu. Jadi sebenarnya isu-isu macam ini kita bimbang. Takut-takut kerana berkiblatkan kepada akal yang dangkal, yang akhirnya kita tak sedar, kita je duk dakwa kita ni Islam, kita ni betul, tapi sebenarnya kita menyimpang jauh daripada agama Allah Rabb al-Alamin.
Sebab itu awasilah. Sayyidina Umar kata apa? Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Sayyidina Umar kata, aku bimbang satu masa nanti ada orang duduk atas kursi dalam keadaan bergayung cakap, Syekh, hukum orang kata zina kena rejam mari, mana ada dalil? Tak ada langsung dalam Quran. Cek suti Quran, mana ada? Aku cukup bimbang, kata Sayyidina Umar. Wallahi aku pernah baca ayat ini yang dinasahkan tilawahnya, dikekalkan hukumnya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhum al-battah. Itu jelas tuan-tuan. Nak gambarkan Sayyidina Umar beri seolah-olah satu firasat akan berlaku satu zaman, ada puak-puak yang jahil tukir, tak tahu kala, dia akan tafsir ikut pada otak mereka yang tak ada ilmu, maka tak betul lah cara macam tu. Saya rasa sekadar itulah. Jadi hari ni tak boleh tanya banyak sebab temperature naik, jadi kena berhenti setakat tu. Sebenarnya saya ada ceramah di Shah Alam, sebab tu saya awal sikit hari ni. Ada beberapa perkara. Yang pertama, buku Ihkam ni ada belakang sana yang kita baca tadi. Kemudian buku Fiqh Manhaji satu set, artinya 5 jilid, ada dalam 2 ataupun 3 naskah untuk terakhir. Dan juga buku Bahjatun Nufus yang kita mengajar di masjid sebelah sana ada, termasuk majalah Salusi dan juga majalah Ustaz yang terbaru ada di sana. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk hari ini. Kalau boleh derma banyak sikit, minggu depan ataupun minggu sekali lagi boleh kambing pula, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakina fid din al-tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.